Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan supaya pendidikan seimbang benar-benar diperkasa untuk mencorakkan identiti bangsa. Bertitah pada Majlis Haflut Takharuj ke-11 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi, Kebawah Dulia Maha Mulia Chancellor Yunisa menekankan pencapaian dan kecemerlangan Yunisa dalam pengajaran dan penyelidikan kelak akan menjadikannya sebagai antara universiti-universiti Islam terkemuka di dunia. Baginda juga menyifatkan kejayaan Yunisa menerbitkan 33 buah buku ilmiah terbaru secara kerjasama antarabangsa sebagai usaha besar yang elok diteruskan dan bahkan patut dicontohi. Dalam titah baginda juga mengingatkan segulung ijazah yang diterima bukanlah garis penamat dalam menimba ilmu. Sebaliknya, ijazah cuma pendorong atau pencetus semangat ke arah yang lebih jauh lagi. Kerana semakin tinggi dan mantap ilmu itu, maka semakin berupayalah ia untuk mengangkat bangsa ke martabat yang tinggi. Sebagaimana mahfum dari ayat 11 surah Al-Mujadalah, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Di sinilah letaknya kepentingan pendidikan sepanjang hayat, khusus pendidikan seimbang bagi kepentingan duniawi dan ukhrawi. Oleh itu, beta ingin menekankan supaya pendidikan seimbang itu benar-benar diperkasa untuk mencorakkan identiti bangsa. Mengenai program-program pembelajaran sepanjang hayat yang ditawarkan oleh Yunisa, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah program-program seumpama itu sememangnya baik dan malah perlu untuk diteruskan. Sehubungan itu, beta gembira mengetahui bahawa Yunisa begitu aktif menawarkan program-program pembelajaran sepanjang hayat kepada para penjawat awam dan swasta serta orang ramai. Program-program seumpama ini sememangnya baik dan malah perlu untuk diteruskan. Bukan sahaja oleh Yunisa, malahan juga institusi-institusi pengajian tinggi yang lain dengan menawarkan program-program baharu yang relevan dengan keperluan semasa. Turut ditekankan dalam titah baginda ialah usaha mengembangkan kemahiran tenaga profesional bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan di universiti. Turut penting juga ialah usaha untuk melengkapkan dan mengembangkan kemahiran pengetahuan profesional di kalangan tenaga profesional sendiri, termasuk para tenaga akademik dan tenaga bukan akademik. Usaha ini perlu dibuat secara berterusan supaya hasilnya dapat meningkatkan kualiti dan keberkesanan pengurusan di universiti. Atas kepentingan inilah, beta menyambut baik inisiatif menubuhkan unit pembangunan profesional di Yunisa yang akan memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan kompetensi dan kualiti sumber tenaga manusia di Yunisa.
Di samping itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan UNISA untuk terus bergiat meningkatkan program penyelidikannya demi kecemerlangan pengajaran. Perundangan Islam, perbankan dan kewangan Islam, pertanian, sains halal dan isu-isu kontemporari yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada masa ini adalah bidang-bidang yang boleh diteroka untuk dikaji selidik oleh tenaga akademik UNISA. Pencapaian dan kecemerlangan dalam pengajaran dan penyelidikan itu kelak akan menjadikan UNISA sebagai antara universiti-universiti Islam terkemuka di dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menegaskan UNISA wajar diberikan pujian berdasarkan usahanya menerbitkan 33 buah buku dalam pelbagai bidang. Dalam hubungan ini, beta turut mengikuti perkembangan UNISA dalam bidang penerbitan yang antaranya baru-baru ini berjaya menerbitkan 33 buah buku ilmiah terbaru 2021 yang dihasilkan secara kerjasama antarabangsa melalui Pusat Penyelidikan dan Penerbitan UNISA. 33 buah buku dalam berbagai bidang yang ditulis dalam bahasa-bahasa Melayu, Inggeris dan Arab bukanlah satu kerja yang mudah, melainkan hasil dari usaha memeras otak dengan melakukan kajian dan penyelidikan jua. Kerana itu, untuk UNISA wajar diberikan pujian berdasarkan usaha seperti ini dapat disifatkan sebagai usaha besar yang melayakkan UNISA memiliki taraf level of rank tersendiri. Beta melihat usaha seperti ini elok diteruskan dan bahkan patut dicontohi. Pada mengakhiri titah, baginda menzahirkan harapan agar para graduan dapat memanfaatkan sepenuhnya ilmu yang dipelajari. Akhirnya, beta sekali lagi mengucapkan tahniah kepada semua graduan yang diraikan, sambil berharap semua mereka akan menggunakan ilmu yang dipelajari untuk sama-sama menangani dan menyelesaikan isu-isu kontemporari yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada masa ini. 354 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma dalam pelbagai bidang dan peringkat pengajian pada Majlis Haflut Takharuj ke-11 UNISA pada tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UNISA berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA, dan Dr. Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah,
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UNISA. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah As-Sabah diperdengarkan oleh Awang Muhammad Yusran bin Haji Johari, graduan Sarjana Muda Usuluddin, Tahfiz dan Qiraat. Bacaan Al-Hadis pula disampaikan oleh Awang Ahmad Syafi bin Haji Muhammad Adnan, graduan Sarjana Muda Usuluddin, Tahfiz dan Hadis, manakala Awang Muhammad Rifa'an Atiyah bin Anwari, graduan Sarjana Muda Perundangan Syariah, membacakan intisari ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi penciptaan pelbagai teknologi, terhasillah daripadanya berbagai peralatan sesuai teknologi setiap zaman. Kedua, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر. Rektor UNISA dalam sembah ala-luannya antara lain menyembahkan perkembangan terkini UNISA. Sejajar dengan peredaran zaman yang sangat pesat dengan perkembangan teknologi, Fakulti Teknologi Islam yang ditubuhkan pada tahun lepas memainkan peranan penting dalam mempersiapkan pelajar dan graduan UNISA menangani cabaran terkini dalam era digital. Antara projek yang sedang diungkayahkan oleh Fakulti Teknologi Islam ini ialah projek penyelidikan haji dan umrah menggunakan realiti maya 3D virtual reality. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Haflut Takharuj. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 234 graduan menerima ijazah sarjana muda, 62 graduan menerima ijazah sarjana dan 8 graduan menerima ijazah doktor falsafah. 11 graduan menerima ijazah diploma perundangan Islam Syar'i dan Guaman Syar'i serta 3 graduan menerima ijazah diploma sis wazah. Manakala 26 graduan dari program diploma terti kebangsaan dan 10 graduan menerima ijazah khas termasuk pelajar antarabangsa. Sebagai sebuah negara zikir, UNISA tidak terkecuali menyokong hasrat murni tersebut dengan penerbitan mushaf UNISA. Majlis pada tahun ini disemarakkan dengan pengagihan kupon mushaf UNISA berukuran kecil. UNISA kini juga memiliki makmal saintifiknya tersendiri untuk melakukan kerja-kerja penyelidikan yang berkaitan dengan bidang pertanian dan halalan thaiban. UNISA antara lain menjalinkan kerjasama dengan Universiti Osaka, Jepun sebagai nilai tambah untuk meningkatkan kecemerlangan pembangunan akademik pelajar.
Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu sallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sepanjang lebih satu dekad penubuhannya, UNISA telah melahirkan hampir 2,000 orang graduan dalam pelbagai jurusan. Prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan semasa negara berada di fasa awal endemik sentiasa dipatuhi sepanjang berlangsungnya Majlis Haflut Takharuj ke-11 UNISA tahun ini. Prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan semasa negara berada di fasa awal endemik diterapkan di pintu masuk pemeriksaan suhu badan dan mengimbas kod QR Bru Health. Sebaik saja masuk, para graduan dan ibu bapa serta penjaga diarahkan untuk menjalankan ujian saringan pantas antigen ART. Selesai saja menjalani ujian ART, para petugas memberikan pelekat bagi menandakan para graduan dan ibu bapa serta penjaga sudah menjalankan ujian saringan pantas antigen ART dan keputusan adalah negatif. Kebersihan juga diutamakan bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 dengan para petugas membersihkan kerusi dan meja menggunakan penyembur pembasmi kuman. ...133 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 16,691 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Aw Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan jumlah kes baru itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Daripada jumlah tersebut, 129 adalah kes tempatan, manakala 4 adalah kes import. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 maupun kategori 5. 29 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,993 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 596 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 11.4%. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengungsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 1 Februari 2022. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos ialah 94.8%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 94%, manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 40.5%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam semalam hingga 4 pagi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan tanda kompaun di seluruh negara.
15 bekas pesakit kanser mengambil bahagian dalam sesi 3 terapi seni bersempena Hari Kanser Sedunia pada tahun ini. Aktiviti anjuran bersama Pusat Kanser Brunei TBCC, Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC dan Rainforest Gallery. Sesi tersebut berakhir petang tadi di PJSC. Antara yang hadir, Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Awang Besar, Pengarah Eksekutif PJSC. Bekas para pesakit kanser menggunakan seni sebagai rawatan untuk membantu mereka meneroka idea, mencongkel kreativiti, seterusnya mendorong untuk lebih yakin. Karya seni yang dihasilkan akan dipamerkan pada hari Jumaat ini semasa acara Hari Kanser Sedunia. Mengajar diorang sikit teknik macam mana untuk melukis, dan memang dalam sudah diorang punya jiwa diorang itu ada yang akan mau melukis itu. Cuba barangkali sebelum ini ada confidence. Setelah 3 sesi diorang merasakan diorang enjoy dengan lukisan apa yang telah diorang buat, dan diorang look forward. Peraduan Create a Badge Contest 2021 menarik penyertaan 14 ahli pandu putri tunas dan pandu putri dari 7 buah sekolah rendah dan menengah serta Ibu Pejabat Persatuan Pandu Putri Brunei Darussalam. Peraduan diadakan sempena kempen Hari Bertindak 2021 dan Hari Sukarelawan Sedunia 2021. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Hajah Napsiah binti Haji Muhammad, Pesuruhjaya Pandu Putri Persatuan Pandu Putri Brunei Darussalam di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan. 2 pelajar sekolah rendah Lambak Kanan Jalan 49 masing-masing memenangi tempat pertama dan kedua, iaitu Dayang Nur Amelia Shazlin binti Nur Azdi dan Dayang Siti Zulaikha binti Jeffrey. Sementara tempat ketiga pelajar sekolah Sunshine, Dayang Amanda Amani binti Sharif Jatman. Manakala hadiah komplimentari diraih oleh Dayang Nur Munawarah binti Mat Said dari Sekolah Menengah Saidina Hasan.